Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan siri bincang soalan UPKK. Pada kali ini kita nak bincang berkenaan dengan subjek adab kertas 1. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalan bagi subjek adab kertas 1. Okey, soalan 1 hingga soalan 10. Pilih jawapan yang betul. Okey, soalan 1. Istilah yang tepat bagi orang Islam yang meninggal dunia ialah alif mayat, ba arwah, jim jenazah, dal orang mati. Okey, yang paling tepat yang diterima dalam jawapan ni adalah kita panggil jenazah. Okey, bagi orang Islam yang meninggal dunia ialah jenazah, istilah yang tepat. Okey. Yang kedua, adab makan dan minum adalah seperti berikut kecuali alif membasuh tangan, ba bersembang, jim tidak gopoh, dal membaca doa. Okey, yang mana kecuali kat sini? Okey, kalau ada perkataan kecuali ni, mesti kita pilih yang bukan adab makan dan minum. So, jawapannya adalah bersembang. Okey, bersembang. So, bersembang bukan adab makan dan minum. Makan sambil sembang, minum sambil sembang. Okey, yang ketiga. Ketika menziarahi kubur, disunatkan memberi alif, lambaian, ba, senyuman, jim, salam, dal, sedekah. Okey, ketika kita menziarahi kubur, disunatkan untuk memberi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar ataupun ahlil kubur. Okey. Seterusnya, soalan nombor 4. Memberi salam merupakan alif ucapan, ba adab, jim layanan, dal hikmah menziarahi rakan. Okey, yang mana satu? Memberi salam merupakan tempat kosong. Kemudian menziarahi rakan. Memberi salam merupakan adab menziarahi rakan. Okey, jawapan dia ba, adab. Okey. Soalan yang kelima, apabila menziarahi rakan yang sakit, kita perlu menjaga alif perasaan, ba kelengkapan, jim makan minum, dal ubat-ubatan. Okey, apabila menziarahi rakan yang sakit, kita perlu menjaga perasaan kawan. Okey, kita ziarah kawan kita yang sakit, kita kena jagalah dia punya perasaan. Jangan pergi buat main-main ataupun kita pergi tu menjatuhkan semangat dia, cakap benda-benda yang tak elok, tak boleh. Okey, soalan yang keenam. Menziarahi kuburan akan menimbulkan tempat kosong pada diri kita. Alif, kesedihan, ba, keinsafan, jim, ketakutan, dal, kedukaan. Okey, nombor 6 ni, menziarahi kubur akan menimbulkan keinsafan pada diri kita. So, jawapan dia adalah ba. Soalan ketujuh. Buah tangan yang sering dibawa ketika majlis ulang tahun kelahiran ialah alif, bunga, ba, buku, jim, buah, dal, kek. Okey, buah tangan yang sering dibawa ketika majlis ulang tahun kelahiran ialah kek. Okey. Nombor 8. Allah Subhanahu Wa Taala melarang berjalan di atas muka bumi dengan sifat alif riya, ba hasad, jim takbur,
dal, ujub. Okey, semua ni adalah sifat-sifat yang tak baik, yang dilarang. Tapi yang paling tepat dekat sini adalah sifat takbur. Okey, Allah melarang berjalan di atas muka bumi dengan sifat takbur. Okey, nombor 9. Okey, tengok gambar. Gambar tu berkaitan dengan gambar jenazah. Doa yang sunat dibaca berdasarkan gambar di atas adalah alif alhamdulillah, ba subhanallah, jim inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dal bismillahirrahmanirrahim. Okey, doa yang sunat dibaca berdasarkan gambar di atas ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey, nombor 10, faedah mengamalkan adab berjalan ialah satu, menambah pendapatan, 2, menutup aurat, 3, luas pengetahuan, 4, selamat dalam perjalanan. Okey, jawapan dia alif 1 dan 2, ba 1 dan 3, jim 2 dan 3, dal 3 dan 4. Okey, jawapannya adalah dal. Okey, faedah mengamalkan adab berjalan ialah luas pengetahuan dan selamat dalam perjalanan. Okey, seterusnya. Soalan 11 hingga soalan 15 tandakan right atau pangkah pada pernyataan berikut. Okey, kita baca pernyataan. Kalau pernyataan tu betul, kita tanda right. Kalau pernyataan tu salah, kita tanda pangkah. Okey, meneguk air dengan gelojoh. Betul ke salah? Okey, pangkah salah. Meneguk air dengan gelojoh. Kemudian yang ke-12, berdiri sambil makan dan minum. Berdiri sambil makan dan minum pun salah juga. Okey, pangkah. 13, mengambil makanan yang hampir dengan kita. Mengambil makanan yang hampir dengan kita. Okey, betul. Menceritakan keaiban orang lain. Menceritakan keaiban orang lain. Okey, salah, pangkah. 15, membaca alhamdulillah sebelum makan dan minum. Membaca alhamdulillah sebelum makan dan minum. Okey, salah. Membaca alhamdulillah ni selepas makan lah. Alhamdulillah. Yang sebelum makan membaca doa. Okey, kemudian soalan seterusnya. Soalan 16 hingga 20, tulis jawapan yang pada tempat kosong seperti contoh yang telah diberi. Okey, jawapannya adalah bapa, pilihan jawapan dia Perdana Menteri, Penghulu Agung, Ketua Kampung, Menteri Besar. Okey. So kat sini kita tengok contoh dia, ketua kelas, ketua kepada kelas lah, ketua kelas, kelas. Okey, kalau soalan nombor 16 ni kampung. Kampung, ketua dia adalah ketua kampung. Kemudian mukim 17. So ketua bagi mukim adalah penghulu. Kemudian keluarga. Keluarga, ketua bagi keluarga adalah bapa. Negeri, ketua bagi negeri adalah menteri besar. Dan negara. Okey, negara, ketua bagi negara adalah Perdana Menteri. Okey. Seterusnya, soalan 21 hingga 25, suaikan penyataan mengenai adab menziarahi orang sakit. Suaikan penyataan mengenai adab menziarahi orang sakit. Dia ada adab, kemudian larangan. Okey, kita baca soalan nombor 21. Ziarah pada lewat malam. Adab ke larangan? Ziarah orang sakit pada lewat malam. So, ini adalah larangan. 22. Membawa buah tangan. Membawa buah tangan tu adab. Okey. 23, mendoakan pesakit. Mendoakan pesakit juga adab menziarahi orang sakit. Kemudian
Membuat bising. Okey, 24 membuat bising. Membuat bising ni adalah larangan ketika menziarahi orang sakit. Dan bercerita tentang kematian. Bercerita tentang kematian adalah larangan ketika menziarahi orang sakit. Okey, seterusnya soalan 26 hingga 30, gariskan jawapan yang betul. 26, beradab dengan pemimpin akan memelihara keselamatan, kehormatan, kebanggaan negara. Okey, yang mana satu jawapan dia? Beradab dengan pemimpin akan memelihara kehormatan negara. Okey, 27, hendaklah memulakan pertanyaan dengan memberi salam, hadiah atau cenderahati. Okey, yang mana satu jawapan dia? Hendaklah memulakan pertanyaan dengan memberi salam. Okey, seterusnya, Sultan bertanggungjawab memimpin mukim, negeri atau negara. Sultan bertanggungjawab memimpin negara. Okey. So, kalau kat sini ni jawapan dia macam negeri pun ya. Okey. Sepatutnya Sultan sesebuah negeri bertanggungjawab memimpin negeri. Okey, itu soalan yang kita kata boleh yang tepat sikit lah. Kemudian kalau negara pula, mungkin yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab memimpin negara. Okey, kalau kata macam tu kan. So, biasalah kadang-kadang so kehendak soalannya itu jawapan dia, tapi so insya-Allah dalam UPKK yang sebenar ni soalan dia tak adalah confuse macam ni Okey, kemudian 29, sikap suka menangguhkan kerja menyebabkan prestasi kerja meruntuh, merosot atau merudum. Okey. Sikap suka menangguhkan kerja menyebabkan prestasi kerja merosot. Okey, 30, cara menghargai jasa pemimpin ialah dengan merosakkan, menjaga atau memelihara harta benda awam. Okey, so jawapannya adalah 30 ni, cara menghargai jasa pemimpin ialah dengan cara menjaga harta benda awam. Okey. Seterusnya, soalan 31 hingga 35, lengkapkan petikan di bawah. Okey, dia bagi kat kita 6 jawapan, kemudian soalan ada 5 sahaja. Antara jawapannya adalah laju, pemandu, mendidik, kempen, ceramah, kemalangan. Okey. Kita baca dia punya petikan. Kemudian kita lengkapkan petikan ni dengan pilihan jawapan yang dia telah bagi. Okey, kita sering dikejutkan dengan jalan raya. Apa ni? Kita sering dikejutkan dengan kemalangan jalan raya. Sungguh pun pelbagai kempen dijalankan, usaha tersebut masih gagal mendidik pemandu jalan raya. Terdapat sebilangan pemandu yang sering memandu dengan melebihi had laju yang ditetapkan. Okay, kita baca sekali lagi. Kita sering dikejutkan dengan kemalangan jalan raya. Sungguh pun pelbagai kempen dijalankan, usaha tersebut masih gagal mendidik pemandu jalan raya. Terdapat sebilangan pemandu yang sering memandu dengan melebihi had laju yang ditetapkan. Okey. Okey, selesai. Soalan seterusnya, soalan 36 hingga 40, tulis beradab atau tidak beradab pada penyataan di bawah. Okey, yang ni kena tulis sama ada penyataan tu beradab ataupun tidak beradab. Okey, soalan 36. Fitnah pemimpin. Fitnah pemimpin. Okey, ini tidak
tidak beradab. 37, menyampuk perbualan. Menyampuk perbualan. Ini juga tidak beradab. Okay, kemudian meninggikan suara. Meninggikan suara. Ini juga tidak beradab. Okey, minum dengan duduk. Minum dengan duduk. Okey, minum dengan duduk beradab. 40, menjamu tetamu makan. Menjamu tetamu makan beradab. Okey. Soalan seterusnya, soalan 41 hingga 45. Kelas dan isikan jawapan pada penyataan yang sesuai. Okay, so dia minta adab sebelum bermain dengan adab selepas bermain. Antara pilihan jawapan yang dia bagi adalah dilarang bergaduh, tidak menyimpan dendam, sentiasa bekerjasama, menerima keputusan pengadil, digalakkan bermaaf-maafan, menutup aurat dengan sempurna dan memastikan kawasan tersebut selamat. Okey, so daripada pernyataan ni kita kena isi soalan 41 hingga 45. 41 dan 42 kita kena isi adab sebelum bermain. Okey, kita tengok apa adab sebelum bermain. Okay, yang pertama, menutup aurat dengan sempurna. 42, memastikan kawasan tersebut selamat. Okey, kemudian kita isi pula adab selepas bermain. Okey, adab selepas bermain. Okey, kita boleh pilih dalam pernyataan dekat sini. Okey, so 43, menerima keputusan pengadil. 44, adab selepas bermain lagi, tidak menyimpan dendam. 45, adab selepas bermain adalah digalakkan sentiasa bermaaf-maafan. Okey, melalui berdasarkan pernyataan yang dia telah bagi tu, so kita jawab adab sebelum bermain ialah menutup aurat dengan sempurna, memastikan kawasan tersebut selamat. Kemudian adab selepas bermain, menerima keputusan pengadil, tidak menyimpan dendam, digalakkan sentiasa bermaaf-maafan. Okey, seterusnya soalan 46 hingga 50. Nomborkan gambar berpandukan pernyataan yang sesuai. Nomborkan gambar berdasarkan pernyataan yang sesuai. Okey, nombor 1 kita baca dulu, bersalaman dengan rakan. Nombor 2, bertanya dengan bahasa yang sopan. Nombor 3, mengamalkan semangat kesukanan. Nombor 4, mencari pekerjaan yang halal. Nombor 5, menjaga harta benda awam dengan sebaiknya. Okey, kalau kita tengok nombor 46. Okey, gambar yang ni gambar yang ni, dua orang lelaki telah sedang bermain badminton. So pernyataan yang sesuai untuk yang ni adalah pada nombor 3, mengamalkan semangat kesukanan. Kemudian nombor 47. Okey, 47 orang tengah masak ni. Okey, yang ni. Okey, so ni adalah nombor 4, mencari pekerjaan yang halal. Sebagai tukang masak, pekerjaan yang halal lah. Kemudian soalan yang seterusnya 48. Okey, ada dua orang lelaki sedang bersalaman. Okey, pernyataan yang sesuai adalah bernombor 1, bersalaman dengan rakan. Okey, kemudian yang seterusnya nombor 49 ni adalah ada seorang pelajar angkat tangan, kemudian ada guru. Okey, ni pelajar yang sedang angkat tangan. So gambar ni sesuai dengan pernyataan bernombor 2, bertanya dengan bahasa yang sopan. Okey, seterusnya nombor 50, ada ramai kanak-kanak tengah bermain di taman permainan. Okey, taman permainan ni adalah harta benda awam. So pernyataan yang sesuai adalah pernyataan bernombor 5, menjaga harta benda awam dengan sebaiknya. Okey, alhamdulillah kita dah selesai menjawab 50 soalan bagi
kertas adab kertas 1. Okey. Semoga video ini memberi manfaat untuk anak-anak pelajar mengulang kaji pelajaran dalam menempuhi ataupun nak menghadapi peperiksaan ataupun ujian UPKK nanti. Okey, saya mohon maaf atas segala kesilapan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.